ayam. Ayam. Ini antara perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita Betul, lah. Lampu, ayam kan. Okey, dan ia menjadi perbualan ramai sebenarnya apabila sebelum ini tentang penggunaan hormon yang dikatakan untuk menggemukkan ternakan seperti ayam. Tapi ada pula isu baru iaitu isu antibiotik pula yang juga dikatakan penggunaan ataupun amalan yang tidak betul akan menyebabkan gangguan kesihatan kepada manusia yang memakan ternakan ini. Jadi inilah yang kita nak sebut sebenarnya ayam antibiotik bersama-sama dengan Datuk Dr. Kamarudin Mat Isa, Pemangku Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia bersama-sama kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami hari ini. Ya, sama-sama. Dan mungkin pertama sekali Datuk boleh terangkan apa yang sebenarnya perlu masyarakat faham tentang penggunaan hormon, tentang antibiotik ke atas ternakan ini. Terima kasih. Saya rasa kita lebih fokus kepada penggunaan antibiotik sekarang ni yang telah dijerebukan. Dijerebukan. Kebanyakan pihak kita berusahalah dalam masa terdekat ini yang beberapa minit ini untuk mencerahkan keadaan. Sebenarnya antibiotik ini memang digunakan di dalam industri peternakan sebab ayam itu seperti juga manusia, dia sakit. Okey. Dan bila dia sakit, kita menggunakan antibiotik untuk merawat penyakit tersebut. Penyakit-penyakit disebabkan oleh bakteria. Kita menggunakan antibiotik untuk merawatnya. Jadi ini bukanlah satu perkara yang abnormal. Seluruh dunia menggunakan antibiotik untuk merawat penyakit ternakan, termasuk juga ayam. Lagi penggunaan antibiotik ini juga sebagai prophylactic dipanggil untuk pencegahan, pencegahan kemungkinan berlakunya serangan penyakit lah pada ayam tersebut. Digunakan antibiotik di dalam kaedah pemakanan lah digunakan. Jadi isunya bukannya masalah antibiotik itu. Masalah penggunaan antibiotik ini yang prudent, yang berhemah. Antibiotik ini seperti yang kita tahu dia mempunyai tahap dia boleh diurai setelah berapa lama berada dalam badan. Validitinya itulah. Dia dipanggil dia memang terurai dan sendirinya. Kalau kita menggunakan antibiotik contohnya dalam makanan ternakan ayam, dia mempunyai withdrawal period. Kalau dinyatakan 6 hari withdrawal period dia, jadi 6 hari sebelum penyembelihan ayam itu kita tidak menggunakan lagi antibiotik. So tidak akan dapat dikesan lagi antibiotik bila ayam tersebut dipasarkan, disembelih dan untuk dipasarkan. So jadi adalah penggunaan antibiotik yang betul yang kita nak tekankan di sini. Mungkinlah ada sedikit kelemahan dari situ, tapi bukan masalah yang besar dari segi penggunaan antibiotik ini dan memberi kesan kepada pengguna. Apa yang dibangkitkan juga adalah mengenai antibiotik resistant. Maknanya bila antibiotik ini terdedah kepada organisme yang ada pada ternakan ayam, antibiotik itu mungkin membentuk resisten dan tidak lagi telut ataupun jadi kebal lah, katakan kebal kepada antibiotik yang digunakan seterusnya. Sebenarnya kita punya sistem pemantauan tidak menunjukkan begitu. Amat kecil sekali berlakunya kes antibiotik resisten itu. Jarang-jarang sekali. Kita punya ada data yang kita ada ini. Kalau kita tengok dari segi pemantauan kita sama ada atau tidak residu antibiotik pada ayam yang telah kita sembelih dalam proses itu. Kita tidak mengesan any residu pada antibiotik, contohnya chloramphenicol daripada ujian-ujian kita. Kita tidak mengesan any sulfonamide. Itu juga antara antibiotik yang kita gunakan di dalam ayam ini. Ini menunjukkan satu keadaan yang amat baik. Tetapi kadang-kadang kita diperbesarkanlah bila ada satu kes dalam berjuta kes keadaan yang baik. Untuk makluman, kita industri ternakan ayam kita ni besar. Setiap hari penternak-penternak mengeluarkan 1.9 juta ekor ayam. Dan mengeluarkan juga 25 juta biji telur. So jika satu hari kita mengeluarkan banyak itu, kalau dikesan dalam satu ekor, dia memang tidak signifikan. Kes terpencil. Terpencil, amat terpencil. Kita juga mempunyai undang-undang yang kita kuatkuasakan untuk menentukan bahawa ini dipanggil Feed Act. Akta Makanan Haiwan lah 2009. Di dalam akta ini ada section khas mengenai kawalan penggunaan antibiotik, hormon dan bahan kimia. Apa yang kita laksanakan adalah semua
pengilang makanan ayam, ternakan ayam adalah dilesenkan. So kita memantaulah apa yang mereka lansum, yang kerumuskan untuk dalam makanan tersebut. So antibiotik yang terlarang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dimasukkan di dalam makanan yang dirumus oleh pengilang-pengilang tersebut. Jika kita kesan, kita akan mereka boleh dikenakan denda, boleh dibawa mahkamah. So dendanya untuk kesalahan pertama sehingga RM100,000 ataupun 2 tahun penjara. So itu adalah satu penalti yang amat serius. Kita di peringkat pengeluaran makanan, kita menguasakan undang-undang ini. Tapi dalam masa yang sama, di peringkat ladang pun kita mempunyai sistem atau kaedah-kaedah yang memantau supaya praktis peternakan ini dilakukan dengan secara baik. Kita mempunyai sistem MyGap yang kita panggil. Ini adalah sistem kualiti pengurusan peternakan ayam di peringkat ladang. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana pengusaha atau peternak menguruskan ternakan ayam mereka dengan cara yang baik. Kita beri sijil pada mereka. Salah satu aspek yang kita pantau di sini adalah penggunaan antibiotik di kalangan oleh peternak-peternak ini. Jadi bagaimana isu ini timbul pada awalnya, Datuk? Memang ada berlaku semacam kontaminasi keracunan atau macam mana? Ada apa paduan ke? Okey. Dia timbul isu ni 2-3 hari kebelakang ini. Sebenarnya isu antibiotik resisten dan sebagainya itu memang telah lama wujud. Saya ingat dari sejak berpuluh-puluh tahun antibiotik resisten ini memang wujud. Kita pun belajar di peringkat universiti dulu. Saya pun dah 33 tahun dari college dah belajar dah antibiotik resisten ini. Cumanya mungkinnya isu ni di-highlight semula kerana kelemahan kita secara umumnya mengendalikan antibiotik menyebabkan di peringkat kita manusia kita pun bila dibagi ubat sepatutnya diguna 7 hari, tapi kita makan 3 hari je dah baik, jadi kita tak guna. Ini boleh menyebabkan pembentukan antibiotik resisten. So ini adalah masalah penggunaan di peringkat kita lah manusia. Dan ada juga tendensi nak menyalahkan ayam juga salah. So ayam juga boleh menyumbang. Ada kemungkinan manusia dapat dari ayam contohnya sebab mereka consume ayam itu. Jadi sebenarnya antibiotik resisten pada pada bakteria yang ada pada ayam itu sebenarnya tidak bakteria yang ada itu tidak sama dengan bakteria yang ada pada manusia. So banyak kajian-kajian yang menunjukkan, dia kata setelah pencirian dibuat bakteria pada ayam ini bakteria pada manusia ini serupa. Tetapi hakikatnya dia tidak sama. Baik. Itu yang perlu diingat. Kalaupun ada bakteria yang resisten pada peringkat ayam, tapi dia tidak sama. Walaupun contohnya salmonella pada ayam, salmonella pada manusia, tetapi hakikatnya dia tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Jadi kesimpulannya penegasan dari pihak Jabatan Veterina, ini hanya kes terpencil lah, bukan menggambarkan keseluruhannya. Dan jangan sekalikan juga isu hormon dan juga antibiotik, ia perkara yang berbeza juga. Dan ini perkara-perkara yang harus kita faham. Mungkin boleh juga lawati dvs.gov.my, laman sesawang Jabatan Veterina sendiri untuk anda mendapatkan maklumat lanjut. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami hari ini.